Assalamualaikum. Kita bertemu kembali dalam video tentang kanser dan sihir. Baik, pagi Jumaat ni saya tak ada sangat suara. Harap kamu dapat dengar dengan jelas ya. Baik, saya terpanggil untuk menceritakan cara berlawan dengan sihir ataupun cara memasungkan saka itu dengan cara betul. Ya, dari segi pengalaman saya melihat ramai orang yang tidak tahu cara yang betul. Kesian ya. Serupa macam tipah tertipu. Ya. Ada harapan yang tinggi. Seperti apa yang lagu Black Dog Bone nyanyi itu. Harapan setinggi gunung, berderai menjadi debu. Itulah dia kisahnya. Kalau kita ceritakan pasal harapan ni, kisah Nabi Khidir AS tentang burung pipit yang nak dimakan oleh gagak. Jadi Nabi dia kata dengan burung gagak, kau jangan makan pipit tu. Burung pipit minta dengan Nabi Khidir, tolonglah, jangan bagi gagak makan. Jadi gagak pun menjawab, kalau aku tak makan burung pipit tu, maka aku akan mati kelaparan. Jadi Nabi Khidir pun berkata dengan gagak, baiklah. Dia memotong secebis daging daripada pahanya, ya. Ini seorang Nabi ni, dan memberikan gagak itu makan. Itulah caranya Allah mengajar tentang menjaga harapan makhluk. Mereka ada harapan. Dan jika mereka datang ke kamu, ya, untuk berubat, untuk melawan sihir, penuhkan harapan mereka. Jangan diberi harapan yang palsu. Itu nasihat saya. Ya. Apabila seseorang pesakit tu pergi jumpa dengan perawat, ya, apa yang jadi? Jin tu dah lari dulu. Jin tu dah siap-siap dah. Ya, pack barang-barang dia, pack bag dia, lari dulu. Bila pesakit tu dah balik, dia datang balik. Saya tahu cerita ni, ada satu kisah. Bapa dia ambil ilmu kebal. Ya. Dan bapa dia suruh matikan anak yang dalam kandungan tu untuk dibagi pada jin. Sudah 12 tahun dia berjumpa dengan perawat Syifa, lebam-lebam kaki dia. Ramai macam tu. Ya. Sebab jin isap darah. Memang ramai yang datang WhatsApp kat saya, kata lebam-lebam kaki dia, anak dia, adik-beradik dia, sebab saka dah mengaruk. Nak tahu apa yang makan isap darah tu? Hantu raya. Tu dia, saka dah mengaruk. Jadi pergi jumpa perawat sana, pergi jumpa perawat sini, ya. Tak boleh buat. Ya. Hanya kerja menahan ombak, membuang masa. Ya. Tahan satu ombak, datang lagi. Tahan satu ombak, datang lagi. Buang masa satu, buang duit lagi. Ya. Jadi kena kenal perawat yang boleh buat kerja. Contohnya memasungkan saka. Memasungkan saka ni perlu, ya, dua perkara. Satu, meragakan sukma. Dua, tenaga dalam. Ya. Untuk mendapatkan meragakan sukma, kita ke bawah sikit. Pertama, kena dapat karomah, iaitu kemuliaan di sisi Allah SWT. Dan sebelum tu, nak kena banyak amalan dia. Amalan zikir istiqomah. Amalan zikir istiqomah. Amalan zikir istiqomah. Ya. Seorang ustaz saya kenal, dia tak tidur malam. Kita ni sayang, bantal.
tak mau mengekang mata. Jiwa kita kosong. Saya tak cakap awak, saya cakap kita. Itu sebabnya benda-benda ni senang masuk kat awak. Ya. Dan masuk kat kita. Jadi zikir, buat amalan solat malam. Saya dah post dah dalam Facebook saya. Ya, buat. Jangan tak buat. Itulah caranya awak dekatkan diri awak dengan Allah SWT. Maaf ya, saya cakap perli-perli sikit. Ya, supalah Allah pun cakap perli. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah perli, dia kata jaga-jagalah yang berbisik-bisik, yang menghasut-hasut. Awak pun tahu kan? Itulah jin. Surah An-Nas, surah jin. Ya. Jadi untuk memasukkan saka perlu zikir istiqamah, zikir istiqamah, zikir istiqamah, barulah dapat karamah, kemuliaan di sisi Allah, barulah boleh tembus alam-alam. Ya. Banyak alam sana, ya. Dan sampai berdepan di alam Jabarut, ya. Tembus, ya, alam roh, tembus alam malakut, barulah sampai di alam Jabarut, ya. Itu kena faham. Jadi kalau orang yang tak ada karamah, yang bukan peringkat kewalian, tak payahlah, ya. Jadi setakat-setakat baca ayat ruqyah, mantra aja, jin tu datang balik. Orang yang handal ialah orang yang ada karamah. Seperti buku Said Mahfuz, Nabi Khidir dan karamah para wali-wali. Fahamkan tu dulu ya. Baik. Sesiapa yang nak buat jarak jauh, boleh. Jarak jauh ni pertama dia kena meragakan sukma. Maksudnya roh tu keluar daripada tubuh. Ya. Dia tinggalkan tubuhnya di rumah. Dan dia pergilah merayap pada alamat yang diberikan. Dan situ dia bersihkan. Bersihkan sihir yang ada. Tetapi bersihkan sihir tak berguna. Sebab orang yang hati kianat, hati benci, penyakit ain ni, dia akan hantar tujuannya untuk bagi awak sengsara, tujuannya untuk bagi awak mati. Jadi sebaik-baiknya kalau dibersihkan sihir itu kena ada pendindingnya, ya. Nak belajar pendinding kena belajar daripada tulisan Tuan Syed Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, ya, wali kutub keturunan Nabi Muhammad yang ke-14, ya, Nabi Muhammad SAW. Faham ya? Dia boleh panggil Raja Jin, ya. Itu dia. Raja Jin boleh sujud depan dia. Itu dia kehebatan orang yang pandai buat pendinding, ya. Jadi kita belajar daripada semua ini. Kita belajar daripada kehebatan mereka. Kita belajar daripada Tuan Syed Syekh Ismail, keturunan ke-18, ya, Nabi Muhammad SAW. Dialah guru kepada Wali Songo. Dialah guru kepada Wali Sonan Bonan. Nama sebenar Wali Sonan Bonan ialah Radim Makdum Ibrahim. Nama sebenar Wali Kalijaga, ya, ialah Radin Said. Kita kena korek rahsia-rahsia mereka. Rahsia mereka ialah kehebatan karamah, kehebatan tenaga dalaman. Itu dia. Bila dah ada situ, barulah boleh pasungkan jin, pasungkan saka. Kalau orang tu kata dia boleh pasungkan saka, pasak ke bumi, tengok siapa dia dulu, ya. Kalau setakat orang kata imam masjid, saya kuranglah yakin. Nak tengok betul dia imam, betul dia ajak awak, ya, jadi makmum. Tetapi kehebatan ini hanya dibagikan kepada orang yang terpilih, iaitu ilmu laduni yang terpilih, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana hati yang bersih, ketakwaannya atas jalan kebenaran, tanpa disedari, tanpa perantaraan. Ingat ya, kalau nak bersihkan sihir kena pendinding. Dan kalau nak pasungkan saka, kena ada orang yang tinggi karamahnya.
Cari buku ini, Nabi Khidir dan Keramat Para Wali-Wali. Maaf, hari ini saya tak banyak nak buat kelakar ya. Pasal perkara ni perkara serius. Saya tengok orang pergi ulang alik jumpa perawat. Kadang-kadang kan, saya tengok perawat tu, sebenarnya dia pakai pengisian kodam jin. Bila saya tegur, dia marah. Tadi bila dia buat pun, tak jadi. Kodam jin dia pergi table talk dengan jin sihir tu. Kau buat sekejap lah, lepas tu kau datang balik. Adakah gitu bagi harapan palsu pada orang? Ya, ingat ya, Allah dah mengajar tentang harapan ini kepada Nabi Khidir. Kita tak boleh bagi harapan palsu pada orang. Ya, gitu sajalah saya akhiri video ini. Baik,